Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Selamat petang Bapa, selamat petang Yesus, selamat petang Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat petang Bapa, selamat petang Yesus, selamat petang Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi. Selamat petang Bapa, selamat petang Yesus, selamat petang Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Shalom rakan-rakan sekalian. Pada pagi ini kita akan terus menceritakan mengenai Yusuf. Dalam buku Kejadian 49 ayat 2 memberitahukan kami, Tuhan menolong Yusuf sehingga dia selalu berjaya dalam segala pekerjaannya. Dia tinggal di rumah tuannya, orang Mesir itu. Bab 37 buku Kejadian ayat 2 memberitahukan kami, Yakub mengasihi Yusuf daripada anak-anak yang lain. Pada tahun ini, Yusuf baru umur 17 tahun. Seorang remaja yang belum kahwin. Biasanya dia akan menjaga domba bersama dengan abang-abangnya. Pada waktu muda, ibunya melahirkan adiknya dan mati dalam proses bersalin. Sejak umur kecil, dia kehilangan kasih daripada ibu. Oleh itu, Yusuf telah memperolehi kasih daripada bapa yang lebih banyak sampai bapa dia lebih memilih hati padanya. Dan pada waktu zaman jubah boleh dikantai untuk membincang duit, dia mempunyai satu helai jubah yang sangat bernilai dan cantik. Dia mengkongsi tentang mimpi yang luar biasa dengan abang-abang dan ibu bapa bahawa suatu hari nanti mereka akan seluk badannya, akan menghormati badannya. Memberi penghormatan kepada Yusuf. Dan dia juga akan melaporkan kesalahan abang-abang dia kepada bapa. Abang-abang dia tidak suka adik ini yang sangat dikasihi oleh bapa, suka membuat laporan kepada bapa, dan lagi dia memandang rendah terhadap abang-abangnya. Oleh itu, Yusuf
telah menghadapi sengsara. Dia telah hampir dibunuh oleh abang-abang dia. Walaupun akhir dia bebas daripada dibunuh, tetapi dia dijual sebagai hamba ke luar negara. Dia telah dijual 2 kali sampai akhirnya dia sampai ke rumah Potifar dan menjadilah hamba di keluarga di rumahnya. Di rumah Potifar, dia seorang hamba daripada luar negara, dia ada kebebasan. Dia perlu menghadapi dengan suasana yang tidak biasa, budaya yang tidak pernah mengalami, bahasa yang tidak boleh difahami. Dia dari rumah seorang anak kepada tuan rumah yang boleh menikmati segala-gala yang keperluan kehidupan yang tak ada kekurangan, manakala ada baju cantik lagi. Tetapi sekarang menjadi seorang hamba yang tiada kebebasan, mau makan makanan hamba, makanan yang dia tidak biasa, dan juga dalam suasana yang tidak boleh faham bahasa tersebut dan perlu melayani tuan rumah lagi. Dan selain itu, dia dulu perlu hidup berdamai dengan hamba-hamba yang lain untuk menjaga keselamatannya diri sendiri. Di dalam pandangan orang lain, suasana Yusuf boleh dikatakan sudah sangat teruk sampai tidak dapat teruk lagi. Sebelum ini, dia masih kata dia akan dihormati oleh semua abang-abangnya. Dan juga ibu bapa turut mau memberikan penghormatan kepadanya. Manakala kini dia menjadi hamba di luar negara. Alkitab tidak memberitahukan kami bagaimana Yusuf melalui semua kesusahan dan cabaran ini. Tetapi Alkitab memberitahukan kami Tuhan menyertai dengan Yusuf dan Tuhan memberkati Yusuf supaya menolong Yusuf sehingga dia berjaya dalam semua kerja yang dia usahakan. Potifar adalah seorang pengawal untuk istana. Berarti dia adalah orang ataupun pegawai yang sangat berdekatan dengan Raja Firaun. Dan dia telah melindungi Raja Firaun. Ia adalah seorang yang sangat dipercayai oleh Raja Firaun. Yusuf di rumah seorang yang mempunyai kuasa, seorang yang mempunyai kuasa militeri, ada status di negara Mesir. Sebenarnya dia adalah sangat tertekan. Kerana jikalau dia melakukan kesalahan dan menyebabkan tuan rumah dia marah, tuan rumah mempunyai kuasa dan hak untuk menjatuhkan hukuman pada Yusuf. Dan dia boleh jatuhkan Yusuf ke dalam penjara. Dan dia juga mempunyai kuasa untuk membunuh Yusuf. Tetapi Tuhan menyertai dengan Yusuf. Yusuf bukan sahaja buat semua kerja dengan lancar dan baik, dia turut mendapat kepercayaan daripada tuan rumah. Dalam Alkitab memberitahukan kami, selain daripada isteri Potifar tidak serah kepada Yusuf, semua perkara dan orang hamba di dalam rumah, di dalam keluarga, Potifar telah serah kepada Yusuf untuk mengurus. Selain daripada makan, perlu sendiri makan, isteri sendiri jaga, kerja-kerja rumah yang lain, harta dan duit, semua dia serah kepada Yusuf. Ini adalah kepercayaan yang betapa serius. Menggunakan perkataan hari ini, Yusuf telah melengkapkan satu pertukaran yang sempurna. Daripada hamba menjadi ketua hamba ataupun menjadi steward untuk tuan rumah, menjadi penjaga rumah kepada tuan rumah. Daripada tempat asal, tempat kampung, pergi ke luar negara. Daripada bebas menjadi tidak bebas, dan menjadi tidak bebas menjadi ada kebebasan. Daripada bahasa ibunda sekarang mempelajari bahasa asing. Daripada budaya yang sama di keluarga sekarang perlu menyesuaikan diri dengan budaya luar bangsa. Yusuf
seorang remaja yang masih muda. Okay. Pada 2 hari yang sebelum ini kita kata dia masih kurang matang. Tetapi sekarang dia telah menjadi seorang penjaga rumah yang matang. Daripada sesi hubungan dengan orang yang lain, daripada kebolehan untuk menguruskan hal-hal keluarga. Bayangkanlah kalau hari ini kita diri sendiri yang jatuh dalam suasana sebegini. Saya percaya tidak ada berapa orang boleh berjaya seperti Yusuf untuk mengatasi semua cabaran ini. Tetapi Yusuf dia ada satu sikap yang kita semua harus mempelajari, iaitu dia tidak marah-marah diri sendiri. Okay? Dia tidak banyak mengamuk. Tidak banyak Alkitab tidak catat mengenai suasana hatinya bagaimana Yusuf mengalami semua ini. Tetapi kita boleh percaya bahawa Yusuf dia menghadapi kesusahan dan cabaran ini secara positif. Kerana jikalau Yusuf tidak positif, dia tidak akan mempelajari bahasa Mesir dengan cepat. Dia tidak dapat meliputi diri sendiri untuk menyesuaikan budaya di negara luar bangsa ini. Dan turut dia tidak dapat melayani tuannya dengan baik. Dia tidak dapat mengenali semua hal-hal yang tuan rumah utuskan kepadanya dengan baik. Jikalau sedemikian, dia tidak dapat masuk dalam mata tuan rumah dia. Dia tidak dapat memperolehi kepercayaan daripada tuan rumah dia. Dia tidak dapat menjaga semua hal-hal keluarga untuk tuan rumah selain daripada makan dan isteri. Ini adalah satu perkara yang pentingnya, itu Tuhan menyertai dengan Yusuf. Tuhan menolong Yusuf. Rakan-rakan sekalian, percayalah apabila Yusuf masih muda, masih anak kecil, bapa dia Yakub ada pernah mengkongsi pengalaman dia dengan Tuhan. Ada mengkongsi pengalaman kehidupan dia. Oleh itu, Yusuf telah menerima Tuhan kepada bapaknya sebagai Tuhan sendiri. Dia merayu kepada Tuhan, menyeru kepada Tuhan, dan Tuhan Yahweh menyertai dengan dia, dan semua kerja yang dia usahakan semua berjaya. Dan Tuhan turut memberkati keluarga ini, keluarga Potifar, kerana Yusuf. Semua hal-hal di rumah dan semua harta benda di ladang semua diberkatikan oleh Tuhan. Saudara-saudari sekalian, hari ini mungkin kamu juga menghadapi banyak kesusahan dan cabaran. Kamu mungkin juga menghadapi kesuntukan kewangan. Kamu juga mungkin menghadapi kesusahan dalam mengendalikan kerja di tempat kerja. Tetapi jangan lupa Tuhan anda. Tuhan anda lebih berkuasa, lebih gagah daripada semua cabaran dan kesusahan. Hari ini kamu mungkin menghadapi tidak dipercayai oleh bos anda. Dia mungkin tidak ada keyakinan terhadap kamu. Kamu mungkin juga menghadapi pelbagai masalah. Mungkin mempunyai kesusahan dalam tempat kerja. Tetapi kita boleh menyuruh kepada Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita. Dan kita harus positif di dalam tempat kerja, di dalam suasana menghadapi semua kesusahan. Semoga Tuhan menyertai dengan kamu. Semua Tuhan menolong kamu. Dan kita boleh memuliakan Tuhan di tempat kerja kami semua. Semoga Tuhan memberkati bos kita kerana kita yang bekerja dengan bos kita. Semoga kita mempunyai kesaksian yang baik di tempat kerja kita. Semoga kita semua boleh bekerja di tempat kerja seperti ikan di dalam air yang bebas, yang senang. Semoga Tuhan memberkati kamu. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Bapa kami di syurga, di kalangan kami ada orang yang menghadapi kesusahan dan cabaran di tempat kerja. Semoga kita hari ini mempelajari melalui sikap Yusuf. Kita tidak dapat banyak mengadu. Kita tidak banyak mengamuk.
tetapi kita menyuruh kepada Tuhan untuk mengasihi kami, mengaruniakan kami hati yang positif untuk menghadapi semua cabaran dan kesusahan ini dengan proaktif dan positif. Dan semoga Tuhan menyertai dengan kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan, kehendak Tuhan, dan menguruskan semua kerja-kerja di tempat kerja dengan mengikut kebenaran dan kehendak Tuhan. Dan semoga Tuhan turut memberkatikan kami dan menolong kami dalam tempat kerja, supaya kami boleh memuliakan nama Tuhan, supaya kami boleh menjadi kesaksian untuk Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. God bless.